Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Diharapkan semua murid dalam keadaan sihat sejahtera. Saya, Cikgu Afan akan mengajar kalian subjek Bahasa Melayu yang bertajuk Katil Mesra Pengguna. Untuk pengetahuan murid-murid, tajuk Katil Mesra Pengguna ini terdapat pada muka surat 136 dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 5. Diharapkan semua murid sudah pun bersedia untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Standard pembelajaran pada hari ini iaitu 5.3.2 memahami dan membina pelbagai jenis ayat mengikut konteks iaitu ayat seru. Objektif pembelajaran pada hari ini iaitu pada akhir pembelajaran dan pemudahcaraan, murid akan dapat menjelaskan dan membina 5 ayat seru dengan menggunakan kata seru mengikut konteks mengenai katil mesra pengguna. Kedua, melengkapkan 7 ayat seru dengan menggunakan kata seru berdasarkan teks dialog mengenai katil mesra pengguna yang dibaca, dilihat dan didengar dalam bentuk grafik. Kriteria kejayaan pada hari ini iaitu murid berjaya menjelaskan dan membina 5 ayat seru dengan menggunakan kata seru mengikut konteks mengenai katil mesra pengguna. Kedua, murid berjaya melengkapkan 7 ayat seru dengan menggunakan kata seru berdasarkan teks dialog mengenai katil mesra pengguna yang dibaca, dilihat dan didengar dalam bentuk peta dakap. Murid-murid, apakah alatan sokongan yang diperlukan bagi orang kurang upaya ataupun OKU? Ya, tentunya orang kurang upaya ataupun OKU ini memerlukan beberapa alatan ataupun barangan supaya memudahkan urusan kehidupan seharian mereka. Contohnya di sini Cikgu Afan sudah sediakan beberapa keping gambar yang menunjukkan barangan yang diperlukan oleh orang kurang upaya. Contohnya di situ kerusi roda. Kerusi roda ini sangat penting kerana dapat memudahkan seseorang yang kurang upaya ini dapat bergerak ke sesuatu tempat. Oleh itu dapatlah kita perhatikan kerusi roda ini sungguh unik kerana boleh dilipat. Dan pastinya kerusi roda ini dapat dimuatkan dan dimasukkan ke dalam kereta kerana kerusi roda ini menjadi lebih kecil apabila dilipat. Pastinya dapat memudahkan seseorang itu membawanya ke mana-mana sahaja. Seterusnya kita lihat gambar yang di bawahnya menunjukkan katil. Katil yang sudah pun diubah suai menjadi katil yang lebih mesra pengguna di situ iaitu katil tersebut boleh dilaraskan di bahagian atasnya supaya memudahkan pesakit yang berada di katil tersebut dapat bersandar. Sungguh unik dan canggih rekaan katil mesra pengguna tersebut ya. Dan seterusnya gambar yang terakhir di sebelah kanan itu menunjukkan sebatang tongkat. Tongkat ini sungguh unik dan bagi cikgu canggih lah kerana kebiasaannya tongkat tidak memerlukan ataupun tidak mempunyai tapak di bawahnya. Namun begitu hasil inovasi yang tercipta berdasarkan tongkat tersebut ia telah pun ditambah baik dengan adanya tapak di bawahnya supaya dapat menyokong tongkat tersebut dapatlah berdiri dan di situ tongkat tersebut dapat dilipat dan ia pastinya dapat memudahkan seorang itu membawa tongkat tersebut ke mana-mana sahaja. Dan di situ juga tongkat tersebut sungguhlah unik kerana adanya
lampu suluh. Pastinya dapat membantu seseorang yang memerlukan tongkat tersebut untuk berjalan pada waktu malam ataupun berada di kawasan yang gelap, dapatlah menggunakan lampu suluh tersebut yang terdapat pada tongkat itulah. Dan pastinya ia dapat memudahkan para pengguna yang memerlukannya. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami maklumat ini dengan sebaiknya. Baiklah murid-murid, mari kita memahami dan menjelaskan kata seru. Apakah itu kata seru murid-murid? Ya, kata seru merujuk kepada penggunaan perkataan dalam sesuatu ayat bagi menunjukkan ataupun meluahkan sesuatu perasaan oleh seseorang. Jadi di sini, seseorang itu mahu mengekspresikan ataupun menzahirkan perasaannya dengan penggunaan perkataan iaitu kata seru. Oleh itu, kita lihat dalam bahagian munshi cilik yang berada di atas kanan itu, menjelaskan bahawa ayat seruan ialah ayat yang diucapkan dengan intonasi seruan untuk melahirkan perasaan. Intonasi seruan ini ditandai dengan tanda seru seperti huruf A yang terbalik di situlah yang terletak pada akhir ayat. Mesti tanda seru ini disertakan iaitu ditulis pada akhir ayat. Oleh itu dapatlah kita fahami bahawa kata seru akan membentuk ayat seru dan mesti ada tanda seru. Nak kita lihat lebih faham, kita lihat contoh yang disediakan di situ. Syabas, kamu berjaya. Dalam ayat ini adanya penggunaan kata seru iaitu syabas dan ada juga penggunaan kata seru pada akhir ayat seru tersebut. Jadi di sini dalam ayat seru tersebut menunjukkan perasaan gembira, pujian dan ucapan tahniah. Seterusnya, kita lihat contoh ayat yang kedua. Wah, unik rekaannya. Ayat seru ini menggunakan kata seru wah dan adanya penggunaan tanda seru pada akhir ayat seru tersebut. Oleh itu, dalam ayat ini menunjukkan perasaan kagum. Oleh itu, kita lihat dalam peta buih yang telah Cikgu Afan sediakan di situ menunjukkan beberapa contoh kata seru. Oleh itu, kita lihat yang pertama di atas itu iaitu di sini digunakan untuk seseorang itu meluahkan perasaan seperti terkejut sedikitlah. Contohnya, kamu rupanya. Jadi di sini ia menunjukkan perasaan seseorang yang terserempak dengan rakannya ataupun orang lain di sesuatu tempat, mungkin terserempak di pasar malam ataupun pasar raya. Seterusnya kita lihat kata seru wah. Wah di sini merujuk kepada perasaan kagum seperti yang kita telah jelaskan tadi. Contohnya, wah besarnya rumah kamu. Seterusnya, wahai. Wahai di sini digunakan oleh seseorang untuk menyuruh orang lain ataupun mengajak orang lain. Contohnya, wahai saudara-saudaraku. Jadi di sini, murid-murid dapatlah fahami bahawa wahai di sini digunakan untuk seseorang menyeru orang lain. Seterusnya, amboi. Amboi di sini sesuai digunakan untuk seseorang melahirkan perasaan iaitu untuk menyindir ataupun ada unsur sinis. Contohnya, amboi, lawannya dia. Kan? Jadi seterusnya, nah. Nah digunakan oleh seseorang untuk mengekspresi perasaan iaitu
untuk memberikan sesuatu. Contohnya, nah, inilah hadiahku. Contohnya. Okey. Seterusnya, cheese. Cheese digunakan dalam ayat seru untuk mengekspresikan perasaan marah. Contohnya, cheese, berani kau sepak aku. Kan? Cheese, sanggup kau bunuh kucing aku. Itu contohnya. Okey, seseorang itu berasa marah sekali. Seterusnya, syabas. Syabas digunakan untuk seseorang itu mengujarkan perasaan gembira. Seperti yang telah dijelaskan tadilah. Syabas, kamu berjaya. Seterusnya, hai. Hai digunakan oleh seseorang untuk menunjukkan perasaan dalam sesuatu perkenalan. Contohnya, hai, saya Afan. Hai, awak. Hai, gadis cantik. Contohnya, kan? Seterusnya, aduh. Aduh digunakan untuk seseorang melahirkan perasaan sakit. Contohnya, aduh, perutku memulas lagi. Contohnya seorang itu sakit perut. Seterusnya, aduhai. Aduhai di sini merujuk kepada perasaan yang agak sedih sedikitlah ataupun tumpang simpati. Contohnya, aduhai, malang sungguh nasibnya. Seseorang itu berasa kasihan dengan orang lain. Seterusnya, ni seperti seseorang itu melahirkan perasaannya menidakkan ataupun ikut dia sendirilah, tidak mengendahkan orang lain, istilahnya lah. Contohnya, peduli apa aku? Contohnya, aku tak kisah. Contohnya, kan? Seterusnya, alahai. Alahai di sini sebenarnya digunakan untuk seseorang melahirkan perasaan sedikit merendah-rendahkan orang lain ataupun memerlilah sedikit di sini. Contohnya, alahai, itu pun kau tak tahu. Kan? Seterusnya, oh di sini digunakan untuk seseorang melahirkan perasaannya tidak menyangka ataupun terkejut. Contohnya, oh, budak itu yang terjatuh. Oh, kamu yang mencuri pensel aku. Contohnya. Jadi, seseorang itu berasa terkejut. Contoh kata seru yang terakhir di situ iaitu alamak. Alamak di sini menunjukkan seseorang itu melahirkan perasaan risau. Contohnya, alamak, cikgu disiplin dah datang. Contohnya, alamak, habislah aku. Itu contoh kata seru alamak, menunjukkan perasaan risau. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami kata seru ini dengan sebaiknya. Baiklah murid-murid, mari kita membaca teks dialog mengenai katil mesra pengguna dengan sebutan dan intonasi yang betul. Baiklah murid-murid, mari ikut cikgu untuk membaca teks petikan dialog ini dengan sebutan dan intonasi yang betul. Seorang wartawan telah menemu bual pengimpal besi yang menghasilkan ciptaan inovasi untuk orang kurang upaya atau OKU. Syabas! Katil mesra OKU ciptaan tuan memenangi hadiah inovasi. Terima kasih. Ciptaan saya biasa sahaja jika dibandingkan dengan ciptaan profesional lain. Bagaimanakah tercetusnya idea membuat katil inovasi ini, Tuan? Idea ini tercetus ketika melihat
kepayahan isteri saya yang sakit selepas dibedah. Dengan ilmu kimpalan dan idea inovasi, saya mereka cipta katil mesra OKU ini. Aduhai, simpati saya mendengarnya. Katil ini daripada sebuah katil besi bujang. Saya menciptanya seperti katil hospital. Katil ini boleh dilaraskan tahap sandarannya mengikut kesesuaian pesakit dengan menekan butang secara automatik. Wah, menarik sungguh fungsinya. Ya, katil ini juga mempunyai dua fungsi. Katil ini akan berfungsi sebagai katil bujang apabila tidak digunakan lagi. Saya memang memastikan hasil ciptaan berkualiti demi keselamatan pesakit. Nah, telitilah risalah tentang katil inovasi ciptaan saya ini. Terima kasih, Tuan. Baiklah murid-murid, sebentar tadi kita telah pun bersama-sama membaca teks dialog ini dengan sebutan dan intonasi yang betul. Oleh itu, kita mahu menjelaskan teks dialog ini ya. Di sini dapatlah kita fahami bahawa seorang lelaki yang kerjanya sebagai pengimpal besi telah pun mencipta sebuah katil yang sungguh canggih, iaitu seorang lelaki tersebut bernama Encik Aminuddin. Encik Aminuddin ini sangat kreatif kerana telah pun mencipta katil mesra pengguna yang dicipta khas untuk orang kurang upaya ataupun OKU. Idea bagi penciptaan katil mesra pengguna ini adalah tercetusnya apabila isteri beliau yang telah sakit pada suatu ketika dahulu. Jadi beliau telah mengubah suai ciptaannya, iaitu menjadikan sebuah katil mesra pengguna bagi keselesaan isterinya yang sedang sakit pada ketika itu. Keistimewaan katil mesra pengguna ini dapat memudahkan seseorang itu melaraskan katilnya dengan menekan butang automatik di situ. Jadi di sini sandaran ataupun di belakang pesakit itu akan mudah disesuaikan mengikut keselesaan pesakit tersebutlah. Jadi di sini kita boleh ubah suailah sandaran yang di belakang pesakit tersebutlah. Jadinya di sini katil ini juga amat berkualiti dan dapat menjaga keselamatan pesakit. Oleh itu, kita mestilah mencontohi sikap kreatif seperti Encik Aminuddin ini agar kita dapat menjadi rakyat yang lebih berinovasi serta mendapat keuntungan apabila kita dapat mengkomersialkan, iaitu menjualnya kepada orang lain. Seterusnya, mari kita membina ayat dengan menggunakan kata seru berdasarkan gambar yang disediakan di sebelah ini. Baiklah murid-murid, di sini sudah pun disediakan beberapa gambar, iaitu adanya 3 gambar dan juga berserta dengan kata seru dalam gambar tersebut. Oleh itu, kita perlu membina ayat dengan menggunakan kata seru yang disediakan di situ bagi menjelaskan gambar tersebut. Oleh itu kita lihat gambar yang pertama, iaitu adanya penggunaan kata seru syabas dan di situ adanya 4 orang. Di situlah yang sedang menunjukkan katil mesra pengguna. Oleh itu contoh ayatnya, syabas, Encik telah berjaya mencipta katil mesra pengguna. Jadi di sini ayat seru
mestilah menggunakan kata seru. Kata serunya syabas. Seterusnya kita lihat gambar yang kedua di bawah itu menunjukkan 3 buah katil mesra pengguna. Dan di situ sudah dinyatakan kata serunya iaitu oh dan juga contoh ayat seru yang sudah Cikgu Afan berikan di sini sebagai panduan. Kalau murid ada idea sendiri untuk membina ayat seru dengan menggunakan kata seru yang disediakan ini, yang bersesuaian dengan gambar, murid boleh binakan ayat sendiri. Oleh itu kita lihat contoh ayat seru yang menggunakan kata seru oh. Oh, begini rupa bentuk katil mesra pengguna. Jadi di sini adanya penggunaan kata seru oh dalam ayat seru. Seterusnya, katil ini belum ada dijual di pasaran. Jadi dalam ayat seru ini ada menggunakan kata seru Seterusnya kita beralih kepada gambar yang terakhir, yang di situ ada menunjukkan 2 orang yang sedang bergambar dengan katil mesra pengguna, dan di situ sudah dinyatakan dengan kata seru iaitu wah dan juga nah. Contoh ayat yang sesuai boleh ditulis dengan menggunakan kata seru tersebut. Wah, katil ini sangat mudah digunakan oleh sesiapa sahaja. Jadi, dalam ayat seru ini ada penggunaan kata seru wah. Seterusnya, ayat seru yang kedua yang menggunakan kata seru nah di situ. Oleh itu, contoh ayatnya, nah, inilah rekaan katil mesra pengguna. Jadi, murid-murid dapatlah murid-murid fahami cara-cara untuk menggunakan kata seru dalam ayat seru dengan sebaiknya. Kini tiba masanya, mari kita lengkapkan ayat seru dengan menggunakan kata seru yang sesuai dalam bentuk peta dakap. Tuliskannya dalam buku tata bahasa. Baiklah murid-murid, untuk tugasan aktiviti yang ketiga ini sangatlah mudah kerana murid-murid perlu melengkapkan sahaja ayat seru yang telah disediakan dalam bentuk peta dakap ini dengan menggunakan kata seru yang sudah disediakan di situ. Jadi di sini murid perlu sesuaikan sahaja kata seru ke dalam ayat seru tersebut. Mudahkan murid-murid? Diharapkan murid-murid dapatlah menyiapkan tugasan ini dengan sebaiknya. Selamat berjaya ya murid-murid. Semoga kita bertemu lagi dalam pembelajaran dan pemudahcaraan pada hari yang lain. Sekian, terima kasih.